Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita ke udara pada malam ini awal, dan sebentar lagi saya dan rakan-rakan akan berangkat ke Turki tuan-tuan untuk menjalankan dua benda dalam satu masa. Pertama, kita mempromosikan destinasi-destinasi pelancongan untuk Alam Shah Travel. Lepas ni kalau ada sesiapa yang berhajat nak pergi ke luar, travel agent, nak pergi umrah ke, setiap minggu ada flight kita pergi ke umrah. Jadi bolehlah bersama-sama kami. Nanti kita pun bila sampai ke Turki, kita akan kongsi gambar-gambar pemandangan yang indah, dan destinasi-destinasi bersejarah, tempat-tempat sejarah ketamadunan Islam dan macam-macam, insya-Allah. Kita nak ulas tentang oleh Tuan Guru Haji Hadi. Haji Hadi mengatakan bahawa tengok suara okey tak? Okey. Haji Hadi mengatakan bahawa kerajaan perpaduan ini lebih mudah jatuh jika kepala terlalu besar. Mungkin Haji Hadi memberi gambaran tentang kerajaan di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, yang mana Haji Hadi juga sebahagian daripada kerajaan itu. Itu kalau kerajaan tu dipanggil kerajaan yang berkepala besar, itu betul lah, sesuai lah, kerana memang berkepala besar. Dalam kerajaan itu dipimpin oleh orang yang pernah mengkhianati UMNO. Kita dah maafkan dia, kita ampunkan dia, kita bagi pula walaupun jumlah ahli parlimen dia kurang, ada 32 je. Itu pun hanya 5 dia yang betul-betul yang bertanding menang atas tiket PKR yang mereka pinjam, yang bersatu pinjam. 16 dicuri daripada UMNO, 9 dicuri daripada PKR. Kita bagi dia peluang walaupun kita ada 42 kursi pada ketika itu. Dia tikam belakang kita, dia mainkan kita, dan pemimpin kita nak disumbatkan dalam penjara. Seorang dah masuk, seorang lagi alhamdulillah dapat diselamatkan daripada dianiaya oleh mereka. Jadi hari ini tuan-tuan, ketika mereka dulu berada di dalam kerajaan, mereka tidak pernah pun memikirkan bahawa tindakan-tindakan mereka yang zalim ini, tindakan-tindakan mereka yang langsung tidak berhati perut, menganiaya rakan-rakan sepasukan, yang itu dia tak anggap kepala besar. Kita lihat kali ini bila mereka dah nampak tendensi ataupun kebarangkalian untuk mereka juga mempunyai peluang menjadi kluster mahkamah. Bukan kita yang suruh dia menyalahgunakan kuasa dalam tempoh darurat. Kita tak pernah suruh. Kita tak pernah suruh dia menyalahgunakan kuasa, mengambil 3 hingga 5% daripada kontrak-kontrak yang bernilai 50 hingga 500 juta ringgit. Kita tak pernah pun tuan-tuan meminta gunakan kuasa, mengambil rasuah dan kemudiannya merasuah pengundi-pengundi sehingga kantoi orang pelik macam mana mereka mempunyai dana yang luar biasa banyaknya. Bila dah kamu belanja luar biasa banyak, perompak macam mana pun last sekali kantoi, sudah pastilah akan dapat dikesan oleh pihak penguasa. Bila pihak penguasa siasat, bocorlah semua benda. Rupanya ada orang yang menjadi orang tengah, macam contohnya Adam Radlan, yang menjadi orang tengah mengutip 3 hingga 5% daripada projek-projek 50 hingga 500 juta ni. Jadi kenalah bersiap sedia. Itu belum lagi kita siasat macam mana cabutan istimewa, cabutan khas
Daripada 8 kali setahun boleh meningkat menjadi 22 kali setahun. Berapa banyak token-token judi, biaya mereka, itu belum lagi kita korek lagi. Ini belum masuk lagi dekat Perak, apa yang Peja buat dengan projek-projek pasir bagai apa semua. Sekarang dah panik. Kawasan-kawasan pasir kuari, mereka kelang kabut nak jual. Orang yang nak beli ni hati-hati sikit. Sekarang semua orang panik, tuan-tuan. Banyak orang panik. Jadi itu sebabnya malam ni kita nak kupas. Kalau sesiapa yang ada soalan, walaupun kami berada di Turki, saudara berada di Istanbul dan mungkin akan pergi beberapa tempat, kami akan cuba untuk memenuhi live kami. Mungkin timing ada sedikit berbeza, tetapi kita akan cuba adakan juga supaya isu-isu semasa ini akan berterusan. Kita tetap akan buat homework. Saya ada sahabat-sahabat saya nak perkenalkan sahabat saya. Orang nak kenal dengan kau ni. Ramai orang tanya mana satu Wan Kuris. Ini dia Wan Kuris, tuan-tuan. Assalamualaikum. Ini Wan Kuris. Wan Kuris ni dia tak pergi. Dia ada mission khas kat sini. Dia kena buat beberapa misi. InsyaAllah lepas ni ada kita nak buat apa dia panggil, buat review di Bali. Lepas ni baru mereka akan pergi. Di Bali tu nanti ramai yang akan pergi. Sebab kita nak ramai yang buat review ni. Ini seorang lagi orang tanya. Hafiz Hanafiah. Hafiz Nafiah. Inilah Hafiz. Kalau email apa ni, TikTok, nama Villa Hafiz. Beliau merupakan Setiausaha Agung seniman. Jadi yang sebelah depan ni tak boleh diperkenalkan. Biarlah rahsia. Banyak yang membantu saya ni, tuan-tuan. Banyak yang rahsia. Kat Turki saja-saja, bukan saja-saja. Ini program ni dibiayai oleh Alam Shah Travel dan kita pergi untuk buat review dan pergi untuk buat apa dipanggil, liputan lah, liputan tentang suasana di sana, Hotel. keadaan hotel, keadaan ni dalam arti kata lain kerja cek makan lah, tuan-tuan. Kalau ada orang nak suruh buat review dan sebagainya, insya-Allah kita bersedia untuk usahawan-usahawan kita. Okey, silakan. Okey tu. Ya. Soalan Kuat sikit soalan daripada Tuan Guru Haji Adi juga ni. Haji Adi. Bukan Haji Adi tanya lah. Haji Adi dia WhatsApp ke apa? Tuan Guru Haji Adi punya kenyataan dia tulis tu kan. Tak boleh bergabung dengan penipu. Ya. Kita tak boleh bergabung penipu, pencuri dan perompak. Saya sangat setujulah dengan Tuan Guru Haji Adi. Itu sebabnya kita tak bergabung dengan PAS. Itulah kena tahu sebab PAS ni penipu. Dia dah tanda tangan piagam muafakat nasional dengan kita. Dia dah umum nak melaksanakan apa yang dipanggil sebagai tahaluf siasi, untuk bekerjasama dengan kita dalam soal-soal kepentingan Islam, kepentingan Melayu. Lepas tu dia senyap-senyap, dia bertahun pula. Kita dengan dia bertahun. Kemudian dia senyap-senyap bertahaluf dengan PPBM, musuh kita. Macam kita dah nikah dengan dia di Thailand, sepatutnya balik Malaysia ni kita register lah. Belum sempat nak register, tuan-tuan. Dia dah kahwin dengan orang Malaysia, dia dah kahwin dekat Malaysia. Jadi dah ada sijil nikah kat Malaysia. Jadi tak boleh lah nak register nikah kita di Malaysia dengan dia. Inilah. Jadi penipu satu tak betul, tak sama.
Lagi apa dia kak? Dia kata kalau kumpulan pencuri penipu ni bersatu padu, nescaya mereka akan bertukar menjadi kumpulan. Kalau dulu orang tak tahu mereka ni pencuri, penyamun dan sebagainya, kan? Tapi sekarang alhamdulillah orang boleh fikir bagaimana mereka boleh menang 74 kursi, bagaimana sampai satu pengundi boleh dapat sampai RM600, ada yang RM500, ada yang RM300, ada yang dijanjikan RM350, tapi last kali dapat RM100. Ada juga. Macam-macam jenis manusia yang ada sebenarnya dalam PAS. Dan benda ni semua akan terbongkar satu demi satu bila mana mereka-mereka yang terlibat dalam pengambilan 3 hingga 5% masuk pula dalam akaun parti tu. Masuk dalam akaun parti. Kemudian tentang dana yang diterima daripada token-token judi ni pun insya-Allah nanti akan terbongkar. Duit yang mereka gunakan untuk merasuah pengundi-pengundi juga akan terbongkar bila mana di Kuala Terengganu, di Marang, di Kemaman, kita buat petition mahkamah, petition pilihan raya. Begitu juga kita buat petition pilihan raya di Pasir Putih, kita buat petition pilihan raya di Gua Musang. Banyak tuan-tuan. Lebih lambat laun orang akan tahu siapa itu pemimpin Perikatan Nasional, siapa itu pemimpin PAS. Jadi kita tak perlu bimbang. Okey, ada lagi? Gitu. Dalam tu juga beliau mengatakan orang Islam hendaklah bersama-sama, bersatu padu. Bukan bersama-sama bekerjasama dengan orang-orang yang menentang Islam ni. Jadi dia kata kita perompak, pencuri, kan? Jangan bergabung. Tapi dalam masa sama juga dia kata kita harus bersama-sama bersatu dengan dia. Dia macam inilah. PAS ni kan, pasal ada dasar penipu tu kan, bila time dia perlukan kita ambil contoh lah mudah bila dia tanda tangan muafakat nasional dengan kita. Sebelum tu mereka buat perhimpunan anti ISIS bantah ISIS bersama-sama dengan kita. Pada ketika itu Datuk Zahid sudah dihadapkan ke muka pengadilan dengan 87 pertuduhan. Tapi masa itu tak ada pun dia kata kita ni perompak ke, kita ni penyamun ke. Dia tak kata kita ni keruh. Sebab mereka tahu masa tu mereka mengakui bahawa pendakwaan ke atas kami, ke atas kita adalah pendakwaan terpilih. Masa tu dia mengaku ini pendakwaan terpilih. Masa dia nak kerjasama dengan kita, nak minta supaya kita menerima bersatu di dalam muafakat nasional, masa tu mereka tak kisah pun apa status Datuk Zahid, apa status Datuk Najib. Masa tu tak jadi kudis bagi mereka kerana mereka beranggapan bahawa pendakwaan terhadap pemimpin kita adalah pendakwaan terpilih, berniat jahat dan bermotifkan politik. Masa dia pergi rumah Datuk Zahid berbincang untuk membentuk kerjasama dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15, baru beberapa bulan mereka tak ada pun cakap syarat nak kerjasama dengan kita mesti tak ada Datuk Zahid, mesti tak ada Datuk Najib. Tak ada. Maknanya pada ketika itu pendirian mereka, pendakwaan terpilih yang dikenakan ke atas pemimpin kita adalah niat jahat Mahathir dan juga rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Ini seorang lagi sahabat saya. Yang ini ikut. Yang ni ikut. Dia beli tiket sendiri. Apa ni? Bila mana Datuk Zahid meletakkan syarat, sebab kita dah kena tipu tuan-tuan. Kalau misalnya kita belum pernah kena tipu dengan PAS ni, sudah pastilah Datuk Zahid tak meletakkan syarat yang ketat. Apa syarat yang Datuk Zahid letak bila mana Haji Hadi datang ke rumah dia minta nak kerjasama antara UMNO dan PAS dalam menghadapi pilihan raya umum yang ke-15.
syarat dia kita minta supaya PAS keluar daripada Perikatan Nasional dan mufarakah dengan Bersatu. Dia kena umumkan lah. Dia kena umumkan. Dia sudah tidak lagi bersama dengan Bersatu, tidak lagi bersama dengan Perikatan Nasional dan dia bekerjasama dengan kita. Dia kena umumkan. Itu bagi saya sangat adil lah. Sebab kita memang tak nak bekerjasama dengan Bersatu. Jadi kalau PAS nak bekerjasama dengan kita, sewajarnya lah PAS meninggalkan Muhyiddin, meninggalkan Bersatu dan bersama dengan kita. Namun bagi saya, perkiraan PAS ini boleh dikata tepatlah. Mungkin dia sudah tahu bahawa manusia, khususnya anak-anak muda Melayu yang first time menjadi pengundi ni, bila disogok dengan duit, mereka boleh ubah pendirian. Ini kita tak menyangka. Kita ingat orang akan ambil duit, tetapi last kali undi atas mereka. Kita tak sangka lah PAS akan suruh wallahi kami undi PAS. Maknanya terikat. Kita yang ini kita mungkin tak sangka. Jadi apa yang berlaku ialah tepatlah tindakan mereka bila mana mereka bekerjasama dengan Muhyiddin, mereka dapat dana untuk pilihan raya yang cukup banyak dan boleh beli undi. Dan boleh beli undi. Bila mereka mengambil keputusan bersama dengan Muhyiddin, masa tu kita tengok PAS mengeluarkan kata-kata nista, mengatakan bahawa pemimpin kita ada yang keruh, pemimpin kita penyamun, perompak. Tetapi inilah orang yang sama yang mereka mula kerjasama selepas pilihan raya umum yang ke-15, sehinggalah mereka curang dan bersama dengan Bersatu. Jadi inilah double standard Haji Hadi. Bukan semua orang PAS ni ikut Haji Hadi, tuan-tuan. Bukan semua orang PAS ni perangai buruk, tuan-tuan. Ramai dalam PAS ni sebenarnya perangai baik. Orang-orang yang baik-baik. Cuma ada segelintir yang kabur mata dengan jawatan menteri, kabur mata dengan jawatan duta Timur Tengah, kabur mata dengan royalti minyak Terengganu, kabur mata dengan dana pilihan raya yang dijanjikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi inilah yang telah menyebabkan mereka ini telah mengadakan kerjasama, memilih kerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bukan bersama dengan UMNO. Okey?